dan ke-19. Selain itu, Adam Smith juga mengemukakan idea tentang amalan perdagangan. Mengikut beliau, pembeli dan peniaga perlu sama-sama mendapat keuntungan. Jadi mengimport dan mengeksport barangan hendaklah memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak, di mana pengimport dan juga pengeksport mendapat keuntungan daripada hubungan dagang ini. Itu yang ditekankan oleh Adam Smith. Dan beliau percaya bahawa semua pihak perlu meningkatkan kemakmuran sama seperti pertanian ataupun pembuatan. Jadi semua bidang kegiatan ekonomi itu akan memberi sumbangan apabila kedua-dua pihak mendapat keuntungan. Jadi faedah perdagangan perlu dinikmati oleh kedua-dua pihak yang terlibat dalam aktiviti perdagangan. Dan sekali beliau berpendapat dalam amalan perdagangan, kekayaan sesebuah negara bukan dalam bentuk kuantiti emas dan perak di dalam bilik kebal, tetapi jumlah pengeluaran dan perdagangan. Itulah yang menjadi ukuran kepada keuntungan dari segi amalan perdagangan yang melibatkan pelbagai kegiatan ekonomi. Sumbangan Adam Smith dari segi pemikiran ekonomi juga berkaitan dengan teori ekonomi yang sistematik. Dalam fasa pertama, beliau berpendapat beliau menentang teori lama ekonomi perdagangan yang menekankan perlunya negara memiliki jongkok emas dalam jumlah yang besar. Itu yang dikatakan tadi sebagai ekonomi merkantilisme. Jadi kekayaan negara itu ditentukan berapa banyak jumlah emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Dalam fasa yang kedua, beliau menolak pandangan golongan psikokrat yang mengatakan bahawa tanah merupakan sumber utama. Dan dalam fasa yang ketiga, beliau menekankan perkara yang paling penting ialah tenaga buruh. Beliau menekankan bahawa peningkatan kerja dan menentang peraturan usang dan campur tangan pemerintah yang menghalang perkembangan dan perluasan industri. Jadi di sini mereka, apa yang kita lihat bahawa dalam teori ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, faktor buruh adalah sumber ekonomi yang terpenting dalam menentukan sesuatu ekonomi itu berkembang ataupun tidak. Dalam teori ekonomi yang sistematik seperti mana yang dikemukakan oleh Adam Smith, dalam fasa yang keempat, beliau mengatakan bahawa pasaran bebas bergerak menurut mekanisme secara automatik. Biar dia bergerak bebas, maksudnya tidak berlaku campur tangan kerajaan dalam menentukan ataupun membuat keputusan dalam perkara-perkara berkaitan dengan ekonomi. Dalam fasa yang kelima, di mana pengeluar mengeluarkan barangan yang diperlukan oleh masyarakat dan permintaan terhadap barangan tersebut akan meningkat. Itu yang dikatakan sebagai permintaan dan penawaran. Jadi harga ataupun permintaan sesuatu barangan itu bergantung kepada penawarannya. Jadi bila banyak permintaan, maka pengeluaran itu akan berlaku dengan lebih banyak. Maksudnya penawaran itu akan bertambah. Itu yang akan menjadi penentu kepada harga. Itu yang dikatakan sebagai pasaran bebas. Walau bagaimanapun, harga barangan tersebut dalam pasaran akan meningkat jika barang yang diperlukan itu adalah kurang berbanding dengan permintaan. Ini akan menyebabkan keuntungan kepada pengeluaran barangan tersebut. Itu yang saya katakan tadi sebagai satu perkara yang menentukan teori ekonomi yang menentukan bahawa harga itu bergantung kepada kehendak pasaran. Jadi permintaan dan penawaran itu sangat penting dalam menentukan sesuatu harga, sama ada harga hasil pertanian ataupun pembuatan di kilang dan sebagainya. Itu yang dikatakan sebagai ekonomi pasaran bebas.